Lapas Terengganu tidak punyai maklumat mengenai peletakan jawatan Ahmad Samsuri. Sumber beritahu, rundingan sedang berjalan kemungkinan Tengku Zafrul tinggalkan UMNO dan sertai PKR. Azalina Uthman berkata, 47 muka surat laporan RCI dihitamkan atas faktor risiko keselamatan negara. Hassan Karim tidak setuju Tun M diheret ke polis. Tarik balik kes libatkan Ahmad Zahid, muda anggap kredibiliti AGC berada pada tahap paling rendah. Dan Syed Saddiq kemuka 18 alasan dalam petisyen rayuan supaya dibebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstat News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstat Malaysia. Peletakan jawatan Ahmad Samsuri Mokhtar daripada Bendahari Agong PN masih menjadi tanda tanya sesetengah pihak. Menerusi laporan sebuah portal, penolong Setiausaha PAS Terengganu Hanafiah Mat memberitahu beliau sendiri mengetahui peletakan jawatan tersebut melalui WhatsApp. Katanya, kepimpinan parti di peringkat negeri langsung tidak tahu apa yang mendorong Ahmad Samsuri melepaskan jawatan itu. Adun Cukai itu berkata, sememangnya tiada maklumat langsung tentang peletakan jawatan tersebut. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu mengumumkan peletakan jawatan dalam PN pada Rabu. Bagaimanapun, langkah bekas Setiausaha Politik Abdul Hadi Awang itu menarik perhatian ramai kerana dibuat sehari selepas PN mengesahkan pelantikan Azmin Ali sebagai Setiausaha Agong mereka. Sumber dalaman UMNO mendedahkan rundingan sengit sedang berjalan berhubung kemungkinan Tengku Zafrul Aziz meninggalkan UMNO untuk menyertai PKR. Dengan keputusan dijangka dibuat dalam 2 hari lagi. Menerusi laporan FMT, jika Tengku Zafrul menyertai PKR, pengumuman itu mungkin akan dibuat pada Ahad semasa Kongres PKR. Sumber itu berkata, anggota dari kem Tengku Zafrul sedang memuktamadkan rundingan dengan rakan sejawat mereka dalam PKR mengenai perkara itu. FMT telah menghubungi pembantu Tengku Zafrul yang enggan mengulas. Tengku Zafrul merupakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Beliau juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan Ketua Bahagian Kota Raja parti itu. Sumber lain yang rapat dengan perkara itu berkata, Tengku Zafrul dijangka memainkan peranan yang lebih besar dalam pentadbiran dan kemajuan ekonomi Selangor. Susulan dakwaan Taqiyuddin Hassan yang mengatakan laporan RCI cacat dan berniat buruk, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Uthman Said berkata, 47 muka surat dihitamkan atas faktor risiko keselamatan negara, hubungan diplomatik yang sensitif serta perlindungan privasi tertentu. Difahamkan ada kandungan dalam laporan RCI itu yang jika didedahkan akan menjejaskan keselamatan negara. Beliau berkata demikian ketika menggulung usul laporan RCI berhubung pengendalian kes Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan di Dewan Rakyat. Dia berkata dari segi sensitif diplomatik, kawasan perairan Batu Putih ialah laut wilayah yang masih menjadi pertikaian antara Malaysia dan Singapura. Menurutnya, laporan itu mengandungi maklumat sensitif berkaitan rundingan sedang diadakan dan butiran perbincangan dua negara yang boleh menjejaskan hubungan diplomatik atau rundingan masa depan. Bagi perlindungan data pribadi, eksibit laporan itu mengandungi maklumat pribadi yang sensitif tentang individu, pegawai dan saksi persendirian turut dihitamkan. Dalam perkembangan berasingan, Hassan Abdul Karim meluahkan pendapat tidak bersetuju dengan syur laporan RCI untuk menyiasat Tun M yang didakwa membuat keputusan sepihak apabila mengarahkan rayuan untuk kes 3 pulau itu ditarik balik di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Untuk rekod, Tun M merupakan Perdana Menteri kali kedua ketika membuat arahan kepada Peguam Cara Negara ketika itu. Beliau mempersoalkan sanggupkah kerajaan untuk mengambil tindakan jenayah ke atas Tun M yang telah berusia hampir 100 tahun.
Malah Hassan berkata Johari Abdul juga tahu beliau adalah pengkritik tegar Tun M sejak muda tetapi hendaklah berlaku adil dalam kes itu. Mengulas lanjut, Hassan turut mempersoalkan jika akhirnya ahli politik berusia lebih 99 tahun itu dihukum, adakah pemilikan batu putih itu boleh diperoleh semula? Beliau juga mengingatkan ahli parlimen mengenai jasa dan pengorbanan yang pernah dibuat oleh Tun M. Langkah Jabatan Peguam Negara AGC menarik balik rayuan kes melibatkan Ahmad Zahid Hamidi melihatkan kredibiliti entiti itu berada pada titik terendah. Menurut Muda, cara pengurusan kes itu menguatkan tanggapan ramai bahawa AGC menjadi alat politik pihak penguasa. Persepsi orang ramai dakwa Muda melihat badan itu menyasarkan pihak yang tidak sehaluan dengan kerajaan manakala pihak yang satu lagi diberikan layanan istimewa. Parti itu mendakwa jabatan yang sepatutnya bertindak bebas kini dipersoal kerana terlalu akur kepada tekanan politik. Terdahulu, keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang melepas serta membebaskan Ahmad Zahid berhubung kes rasuah terkait visa luar negara VLN dikekalkan Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Menurut Muda, langkah AGC menunjukkan wujud kelemahan serius dalam sistem keadilan. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengemukakan 18 alasan dalam petisyen rayuannya supaya dibebaskan daripada 4 kes subahat pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada serta mengetepikan hukuman penjara 7 tahun dengan 2 sebatan serta denda 10 juta. Ahli Parlimen Muar berkata demikian berdasarkan petisyen rayuan yang difailkan di Mahkamah Rayuan pada Khamis menerusi Tetuan Wong Kian Hiong. Syed Saddiq berkata, Hakim bicara Azhar Abdul Hamid terkhilaf dari segi undang-undang apabila mensabitkannya atas 4 kes itu. Selain itu, hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta adalah melampau dan tidak mengikut prinsip-prinsip hukuman yang boleh diterima. Beliau berkata, Hakim itu juga terkhilaf kerana memerintahkan Syed Saddiq selaku perayu bahawa suatu kes prima facie telah dibuktikan oleh pasukan pendakwaan selain gagal untuk menilai kebolehpercayaan saksi-saksi pendakwa. Beliau berkata Mahkamah Tinggi juga gagal untuk memutuskan bahawa pertuduhan kedua cacat tidak jelas atau bertindih. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.